Saya dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 30 minit. Yang Berhormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi, ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Saya ucap terima kasih kerana telah diberi peluang untuk membuat penggulungan di peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEXA. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan peruntukan sejumlah 1.860 bilion kepada kementerian ini, di mana merangkumi 1.12 bilion pembelanja mengurus dan peruntukan pembangunan sebanyak 739.21 juta. Walaupun ada kekurangan sebanyak 11.538%, ianya difahami kerana keadaan ekonomi yang dilanda oleh negara sekarang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan ahli-ahli parlimen seramai 18 orang yang telah menunjukkan minat yang mendalam untuk membahaskan isu-isu berkaitan dengan KEXA ini. Yang pertamanya, saya ingin memberi respons kepada sahabat saya Yang Berhormat Kuala Langat, mantan menteri di jabatan ini yang membangkitkan soal monopoli TNB. Saya ingin menyatakan di sini bahawa sebenarnya penawaran bidaan ataupun bidding bagi large scale solar LSS sebenarnya dibuka kepada semua pemain solar di negara ini, termasuk yang besar ataupun yang kecil, tidak menyekat mana-mana pihak untuk turut serta dalam proses bidaan ini. Dan untuk pemain-pemain solar muda dan baru, KEXA juga bukan saja menawarkan bidding ini, tapi menawarkan net energy metering ataupun NEM yang membuka lebih banyak peluang kepada mereka untuk berkecimpung dalam bidang solar ini. Kuala Langat juga membangkitkan mengenai pengembangan perniagaan TNB di luar negara. Saya suka menyatakan bahawa memang TNB mempunyai jaringan perniagaan di luar negara dan kerajaan tidak mengawal selia perniagaan TNB di luar negara. Mereka terpulang kepada business activity mereka dengan izin untuk mereka pergi ke luar negara. Kuala Langat juga bertanya mengenai tanah persekutuan yang tidak dibangunkan. Kementerian mempunyai perancangan ke atas tanah-tanah yang diperolehi, yang di-acquire oleh kerajaan untuk tujuan satu-satu kementerian. Saya ingin menyatakan bahawa berdasarkan perkeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian bilangan 2-2007, tempoh pegangan kepada satu-satu kementerian adalah selama 5 tahun sahaja. Peratusan yang belum dibangunkan sangat rendah sebenarnya, iaitu sebanyak 3.67% saja, iaitu 1,440 lot berbanding dengan 39,247 lot semuanya. Yang tak dibangunkan 1,400 saja Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi. Jawatankuasa pemantauan tanah persekutuan yang dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan akan melaksanakan langkah pemantauan ini. Rakan saya daripada Raut bertanya mengenai adakah peruntukan kepada Menteri. ST Menteri, boleh Suruhanjaya. Ya. Saya nak celah sikit saja Menteri. Ya. Tentang TNB dan sebagainya, saya setuju bahawa diberi peluang kepada semua player di dalam bidang ini. Tetapi soalan saya ialah adakah ini benar ataupun adakah TNB pun boleh masuk untuk solar ini sebab dia satu syarikat yang terbesar dan dia ada masalah-masalah yang tertentu dengan bidding prosesnya kalau dia masuk. Soalan saya dulu ialah bolehkah kita bagi tugasan kepada TNB untuk dia grow vertically, yang itu dia akan jadi satu syarikat besar di mana dia akan bantu orang-orang yang nak masuk di dalam industri ini dan dia boleh buat because the scale of business. Terima kasih untuk dia compete with other people on the ground, dia terlalu besar. Itu saja yang saya terima minta. kasih. Yang Berhormat, kita akan beri perhatian kepada pandangan Yang Berhormat. Terima kasih. Raut menyatakan mengenai peruntukan kepada ST Suruhanjaya Tenaga, sama ada peruntukan untuk latihan kemahiran dalam industri elektrik. Saya ingin menyatakan terus terang bahawa kementerian tidak menyediakan apa-apa peruntukan khusus kepada ST untuk melaksanakan latihan ini. Walau bagaimanapun, ST sentiasa bekerjasama dengan institusi latihan seperti ILSAS, Institut Latihan di bawah TNB untuk menawarkan latihan
kemahiran kepada dan mentauliahkan institusi ini sebagai pusat latihan. Itu peranan atau sumbangan ST secara tidak langsung. Raup juga bertanya mengenai pemindahan gajah-gajah liar yang dikatakan kalau boleh seumpama Jurassic Park. KEDSA melalui perkhidmatan amat prihatin mengenai konflik gajah. Boleh, Raup. Ya. Soalan saya tadi berkenaan dengan Chasman Wireman. Kalau mengikut daripada industri semasa, bekalan tenaga buruh ini berkurangan. Sebab itu soalan saya tadi berkisar supaya pihak kementerian dapat bekerjasama lah, walaupun mungkin latihan tu dikendalikan oleh pihak lain. Terima kasih. Terima kasih, Encik Muhammad. Sebagaimana saya sebutkan tadi, secara directnya ST ni tugas dia ada tugas dia sebagai regulator. Tetapi dia memberi kerjasama, memberikan pengiktirafan kepada institusi itu. Saya dah pergi pada ILSAS bersama dengan ST. Memang banyak sumbangan ST secara tidak langsung, Encik Muhammad. Terima kasih. Untuk pemindahan gajah ini, KEDSA telah membangunkan sanctuary gajah. 3 pusat pemeliharaan gajah telah ditubuhkan, satunya di kawasan dekat dengan Raup iaitu Kuala Ganda, pusat konservasi Sungai Deka di Terengganu dan juga pusat sanctuary di Johor, dan sebuah pusat konservasi akan juga dibangunkan di Perak dengan nama Perak Elephant Sanctuary. Jadi ini tempat-tempat yang kita nak buat. Gajah ini memang telah mengalami masalah kerana habitatnya telah diganggu dan banyak lagi lah soal-soal lain. Raup juga membangkitkan mengenai MFF ataupun Malaysia Forest Fund pada tahun 2022 adakah untuk menanam semula pokok. Saya menyatakan bahawa peruntukan sebanyak 3.224 juta yang disediakan untuk MFF dalam bajet 2022 akan memberi tumpuan kepada aktiviti memuktamadkan pembangunan Instrument Forest Conservation Certificate FCC dan Forest Carbon Offset FCO, mewujudkan pengkalan data atau registri berkenaan dengan aktiviti REDD+ dan membangunkan kapasiti di kalangan pemegang taruh khususnya kerajaan-kerajaan negeri. Itu tujuan peruntukan kepada MFF. Raup juga bertanya berapa peruntukan tambahan untuk mengurus konflik gajah ini. Sebagaimana diberitahu, Jabatan Perkhidmatan telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta untuk menguruskan konflik gajah ini, dan peruntukan mengenai kola satelit gajah. Juga ini adalah program yang sedang dilaksanakan, iaitu pemasangan kola satelit gajah untuk memantau pergerakan mereka. Yang Berhormat Sheikh membangkitkan mengenai isu hutan simpan ulu muda. Apakah peraturan untuk membolehkan penduduk tempatan terus mencari rezeki? Yang Berhormat Sheikh, saya nak beritahu kampung saya. Namun demikian, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang Berhormat Tan Sri Pengurusi, saya masih di Kota Baru. Tidak mengganggu Sheikh. Pengeluaran hasil bukan hutan seperti rotan dan dama dan sebagainya sebenarnya dibenarkan melalui undang-undang, iaitu lesen kecil yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan. Maknanya tidak ada sekatan kepada aktiviti rakyat untuk mencari sumber ini. Tujuan projek penyidikan yang dilaksanakan ini mengenai FRIM. Jadi bangkitkan adalah untuk mengenal pasti peranan kawasan hutan selain daripada sumber kayu-kayan seperti sumber air, bahan tumbuhan ubatan dan kebergantungan penduduk setempat terhadap hutan simpan. Itu peranan FRIM yang telah di... Terima kasih Ahmad Menteri. Terima kasih. Boleh balik ke seat kita. Okeylah ke sana insya-Allah. Okay, terima kasih. Seterusnya, Sheikh juga membangkitkan mengenai perancangan kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada arang batu bagi penjanaan elektrik. Saya ingin menyatakan bahawa kerajaan telah menetapkan sasaran kapasiti penjanaan elektrik daripada TBB, tenaga boleh baru ini, sebanyak 31% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2035 bagi menyokong aplikasi kerajaan ke arah GHD bersih sifar seawal-awalnya pada tahun 2050. Kerajaan juga membuat keputusan untuk tidak membangunkan loji-loji jana kuasa arang batu yang baru. Dengan perancangan ini kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga ini dijana oleh arang batu.
Yang berhormat Sepang, sahabat saya, satu lagi sik mengenai menguruskan sumber mineral REE. Saya nak menyatakan di bawah Plan Transformasi Industri Mineral 2021-2030 ataupun TIM 2021-2030, kementerian ini menekankan aktiviti penambahan nilai dan membangun industri pertengahan dan hilir. Bagaimana disebut oleh Sik, maknanya bahan-bahan yang diperoleh di negara kita itu tidak diekspor sepenuhnya secara raw ataupun secara mentah. Sebaliknya akan diuruskan supaya ada aktiviti hiliran akan dibuat di negara kita ini untuk menambah nilai bahan-bahan untuk diekspor ke luar negara. Yang berhormat Sepang bertanya mengenai beliau tak ada, perlu saya jawab Tan Sri? Bertulis Saya, tak? ya? Boleh tulis ya. Saya rasa bertulislah Ya. mengenai royalty Melaka dan sebagainya ni. Beliau tak ada. Yang Yang Berhormat Berhormat- Menteri, tadi saya ada mencelah Yang Berhormat Sik berkenaan dengan proses. Apabila kita proses mineral itu, dia mengeluarkan bahan sisa yang bersifat radioaktif. Jadi apabila Yang Berhormat Menteri kata tidak semua akan diekspor dan sebahagian akan digunakan di sini dalam negara, maksudnya dia punya the process of extraction dengan izin Tuan Rusi, the process of extraction of the rare earth elements daripada oksida itu akan dilakukan di sini. Jadi mengambil pengalaman daripada Lynas di mana dia punya waste itu bersifat radioaktif in nature, sampai sekarang ini kita bermasalah mendapat tapak pelupusan kekal. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri dan Kementerian melihat kepada masalah ini? Okay, terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Saya ada penjelasan saya nak sebutkan. Banyak perkara ini banyak dibangkitkan oleh Kuala Langat, Sik, Baling dan juga Kuantan sendiri. Saya nak maklumkan bahawa setakat ini di Malaysia ini belum ada satu SOP yang jelas mengenai pengurusan mineral yang berbentuk non radioaktif ini. Sekarang ini kita sedang menjalankan siasatan dan memutamatkan SOP untuk NRREE di satu projek perintis di Perak, iaitu di Gerik Perak, yang akan SOP ini akan diperluaskan ke semua negeri, termasuk Kedah, Terengganu, Pahang dan sebagainya. Menunggu Yang Berhormat masa Menteri, saja untuk dimuktamadkan. Everything will be in this SOP. Yang Berhormat Menteri, Ya. apabila penggunaan non-radioactive minerals, dia misleading. Memang the mineral ataupun oksida itu tidak berbentuk radioaktif, tapi the process of the extraction itu. Apabila dia extract the element, dia punya waste itu, yang itu ada sebab dalam elemen, dalam oksida itu ada bahan-bahan radioaktif, tapi it's not, dia below the amount yang Betul. to be classified as Betul, radioactive. Sebab itu dia non-radioaktif. Ya. Tapi tidak bermaksud tidak mengandungi radioaktif elemen tersebut. Ya, saya nak sebutlah itulah. Ada bahan sisa seumpama yang dipanggil thorium yang walaupun kadarnya sangat rendah dari segi radioaktifnya, pengendaliannya juga ada di dalam SOP ini. Jadi SOP ini akan dilaksanakan di seluruh negara berdasarkan apa yang telah dibuat di Perak ini. Hantuah dah. Terima kasih. Hantuah Jaya bertanya mengenai inisiatif jangka panjang model baru zoo dan pameran ataupun zoo dan pameran tetap ataupun dipanggil ZPT. KETSA melalui perhilitan akan melaksanakan inisiatif jangka panjang bagi memastikan kebajikan hidupan liar di ZPT terjaga, iaitu melibatkan pembangunan model baru ZPT dan mengkaji semula peraturan berkaitan pengendalian ZPT di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2020. Model baru ZPT bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan ZPT kepada kerajaan serta mengukuhkan operasi supaya lebih berdaya maju. Hantuah Jaya juga bertanya mengenai kajian HEM untuk kegunaan fiber. Saya ingin menyatakan bahawa isu HEM ini memang saya ada satu kertas yang panjang di sini tapi saya tak berhasrat untuk membacanya, iaitu industri HEM ataupun marihuana perubatan telah diputuskan, perkara ini sudah lama diputuskan oleh kerajaan, tetapi ianya masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kalau tak silap saya dalam tahun 2019
ianya telah diadakan 2018 telah diadakan satu projek perintis di satu tempat di Kedah iaitu di Bukit Tangga di Kedah dekat dengan kampung yang Berhormat Tan Sri di ni. Tetapi projek ini tergendala sehingga sekarang ini. Yang Berhormat Anto Jaya sebagai lawyer mungkin faham kerana ada konflik di mahkamah mengenai tanah yang telah dibeli oleh NCIA iaitu Northern Corridor di Kedah tu yang JV dengan KETSA. Tanah dibeli daripada MB Incorporation, tetapi satu syarikat telah memasuki caveat, private caveat terhadap tanah itu. Di High Court permohonan ditolak, tetapi saya dipahamkan di Court of Appeal mereka telah mendapat perintah untuk caveat ini. Jadi kita dalam proses untuk menyelesaikan perkara ini. KETSA pada ketika ini sedang mengkaji untuk melaksanakan kajian perintis HEM sebagai sumber fiber. Walaupun bukan untuk perubatan ni di bawah MAFI. Tapi untuk fiber ni di bawah KETSA, dan kita tahu bahawa HEM adalah cannabis yang mempunyai kadar kandungan bahan psikoaktif di bawah 0.5. Sekiranya melebihi kadar ini, ianya akan memberi kesan kaya dan sebagainya. Menteri, Hantuah Menteri, juga bertanya. sedikit tentang HEM ini. Ya. Kalau tak silap saya, SOP dia pun sudah disiapkan. Semua agensi-agensi kerajaan pun sudah pun diberitahu dan mereka sudah pun setuju dengan tanaman HEM ini. Ya. Kalau ada masalah dengan sebuah tanah di NCIS ini, bolehkah kerajaan menggunakan tanah lain dan mulakan Ya. program ini Kita- terus? kita sedang ke sebab arah itu, Ya, ini banyak orang Memang ke arah itu. tunggu, Menteri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kita telah kerajaan telah membelanjakan hampir 20 juta untuk membuat infra asas kepada tanah di Bukit Tangga ini. Tapi kita akan cuba cari tempat yang lain lah sebagaimana Kolorangat sebut. Mengenai ketum adalah tertakluk pada akta racun bagaimana Hantuah Jaya maklum. Justru itu kajian yang dijalankan terhadap ketum perlu mendapat kelulusan daripada bahagian Regulatory Farmasi ataupun MPRA di bawah Kementerian Kesihatan. Kajian dijalankan oleh FRIM adalah untuk meneroka nilai-nilai perubatan daripada ketum ini. Masih di dalam tindakan pihak pihak FRIM. Perkara ini sedang dijalankan. Tebrau membangkitkan mengenai TNB mencatat kerugian daripada menuntut kerugian daripada pengguna elektrik. Saya nak mohon supaya Yang Berhormat Tebrau memberikan maklumat terperinci kepada kita. Saya juga amat prihatin mengenai masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kita kerajaan yang prihatin, kita nak tahu perkara ini. Kalau sekiranya perkara yang dibangkitkan oleh Tebrau itu memang tepat, saya akan menasihatkan TNB supaya mengambil tindakan yang sewajarnya. Tebrau juga membangkitkan mengenai promosi penyidikan perhutanan di Malaysia. Pihak kerajaan telah memperuntukkan bajet tahunan untuk mengurus kira-kira 60 juta setahun kepada FRIM. Manakala bagi pembangunan kira-kira 30 juta diluluskan setahun bagi rancangan Malaysia RMK. Peruntukan yang berterusan ini pihak FRIM boleh melaksanakan fungsi dia sebagai pusat R&D perhutanan yang cukup turut melibatkan aktiviti promosi dan pengembangan berkaitan dengan bidang penyidikan perhutanan di negara ini. Ya, Berhormat balik. Sahabat saya. Tak ada. Saya akan bagi bertulis lah. Ini jiran saya. Balik Pulau ada, terima kasih. Balik Pulau bertanya mengenai adakah kerajaan bercadang mewujudkan pembinaan satu Eco Bridge. Eco Bridge. Eco Bridge untuk ataupun dipanggil viadak. Viadak adalah berdasarkan cadangan yang terkandung dalam Plan Induk Central Forest Spine. Sekiranya terdapat cadangan baru untuk mewujudkan bridge ini di Balik Pulau, kajian lanjut yang bersesuaian, insyaAllah saya akan arahkan jabatan untuk mengkajilah kalau sesuai di Balik Pulau. Berhormat.
Balik Pulau juga bertanya mengenai status program LSS, tindakan yang diambil oleh ST sekiranya pemaju LSS tidak dapat menyiapkan projek dalam tempoh yang ditetapkan. Saya ingin maklumkan bahawa semua projek LSS 1 telah mula beroperasi dan 70% projek di bawah LSS 2 telah mula beroperasi. Pemaju projek LSS 3 telah memulakan kerja di tapak dan dijangka akan beroperasi menjelang 2022, manakala LSS 4 keputusan bagi bidaan baru saja diumumkan pada awal tahun 2021. Projek ini dijangka siap 2023-2024. Sekiranya pemaju yang tidak mematuhi milestone projek ditetapkan, kegagalan ini akan menyebabkan kota ditarik balik dan dikenakan denda sehingga projek disiapkan. Itu ditetapkan. Menteri, masa dah habis. Kalau nak Ya. perlu tambahan masa, sebut berapa minit? 5 minit ni? 10? Saya Maksimum 15 lah. Baru Ya. 8 orang jawab. Kalau- 18. 10 minit. boleh. Tambahan Saya masa minta 10 minit. Saya ingin Minta celahan Menteri. Apa yang saya bangkitkan tentang hidupan liar tu ialah apabila sesuatu pembangunan yang nak diadakan di satu kawasan, hutan diteroka dan ditebang dan sebagainya, tidak ada syarat-syarat yang dikenakan oleh KETSA ataupun Jabatan Perhilitan atau Perhutanan mengenai nasib hidupan liar tu. Jadi banyak habitat yang hilang dan kita lihat mereka berkeliaran di kawasan-kawasan perumahan, di jalan raya dan sebagainya kalau tidak ada satu yang diimpos oleh kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Saya setuju sangat dengan pandangan Yang Berhormat itu. Tetapi kalaulah kita mengkaji, saya amat rapat dengan Perhilitan. Saya mengkaji kenapa berlakunya perkara-perkara seumpama ini. Hidupan liar kita ini terbiar dan juga mengalami nasib yang amat malang sekali. Ini adalah berpunca daripada apa yang kita nyatakan ketidakseimbangan antara pembangunan dan juga kelestarian alam sekitar. Inilah peranan kita di kementerian ini untuk kita imbangkan perkara ini. Pembangunan kita nak teruskan, tetapi kelestarian hidupan liar dan juga sumber jadi ini amat kita pentingkan. Kalau kita boleh selesai itu, kita boleh kurangkan. Tak boleh selesai, tak boleh. Tak kira lah kerajaan mana pun Yang Berhormat. Saya ingin membuat satu jawapan yang penting kepada bekas rakan sejawat saya daripada Bakri, seorang pakar dalam bidang tenaga. Saya akui, beliau bertanya mengenai penjualan elektrik 100 megawatt ke negara Republik Singapura yang dilihat tidak membenarkan mengeksport TBB daripada TBB ini satu yang merugikan. Saya nak jelaskan kepada Yang Berhormat bahawa kerajaan telah membuat keputusan tersebut kerana ia banyak memberi kelebihan dan manfaat kepada rakyat dan negara kita. Bukan merugikan negara. Kita tidak menjual power daripada penjanaan TBB ini sebenarnya menguntungkan negara. Ini adalah kerana kerajaan perlu meningkatkan penjanaan elektrik daripada sumber TBB. So kalau kita dah jana penjanaan sumber daripada TBB, and then kita eksport ke luar negara, yang untung adalah negara yang membeli daripada kita. Kerana ianya banyaklah, sebagaimana Yang Berhormat tahu, banyak negara-negara pelabur-pelabur RE100 yang memerlukan RE, Renewable Energy 100%, akan pergi kepada negara yang mempunyai kadar ataupun kota power TBB yang banyak. Jadi kita tak jual. Ini adalah keputusan kabinet semasa saya menjadi menteri baru-baru ini. Tuan Pengerusi, saya nak katakan kita ada banyak tenaga TBB ya. Solar saja kita ada 270 gigawatt. Di mana kapasiti sekarang kita ada satu Malaysia 35 gigawatt sahaja. Bermaksud solar sahaja potensi kita adalah 8 kali ganda apa yang kita perlukan. Ia bermaksud kalau kita jana untuk TBB kita boleh gunakan untuk Malaysia dan juga ada lebihan yang banyak untuk dieksportkan. Saya nak katakan di sini kalau kita boleh ekspor, saya mohon kalau boleh Menteri boleh kaji semula. Bukan nak gaduh di sini. Saya setakat ini Yang Berhormat Bakri kita tidak menetapkan tidak menjual. Walaupun sebelum ini Menteri sebelum saya tidak ada mensyaratkan TBB, penjanaan daripada TBB tidak boleh dijual.
tapi kerajaan sekarang ini menetapkan tidak boleh dijual. Satu Boleh- lagi, Ya Berhormat, saya nak beritahu Ya Berhormat. Ya Berhormat lebih pakar dalam bidang ini. Carbon avoidance, untuk menuntut carbon avoidance, kita perlukan kepada projek TBB ini. Dengan kita menjual kepada negara lain, kita tidak boleh menuntut carbon avoidance bagi projek TBB ini yang sangat penting kepada negara kita yang memenuhi Paris Tuan Agreement. Pengerusi, pun saya telah kita kata perlu. bahawa kita ada banyak RE, Ya. potensi RE. Kita Ya, boleh kita- menjual kita- supaya kita boleh menjana lebih Walaupun- banyak pekerjaan walaupun, dan Ya juga Berhormat pertumbuhan kata banyak, ekonomi. tetapi Inilah kerajaan kenapa berpendapat, kita perlu ianya untuk perlu menjual. dikekalkan. Itu keputusan kerajaan. Kalau Selain boleh daripada minta itu, kerajaan untuk mengkaji semula keputusan ini. Kerana Keputusan Ya, yang itu tidak pandangan wajar. yang berhormat kerana lah. Setakat kalau ni kita boleh ekspor, kita ya. memang boleh menumbuhkan lebih banyak Okey. pertumbuhan ekonomi dan juga membantu untuk mencipta lebih banyak pekerjaan yang baik untuk jurutera, untuk analisis, untuk Kita juruteknik dan juga lain-lain. mengambil banyak faktor-faktor lah Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat ya. Dalam cadangan itu mungkin kita boleh pertimbangkan selepas ini. Tapi buat masa ini, Malaysia juga terpaksa menanggung opportunity cost ataupun cost melepas jika sekiranya pembangunan loji TBB ini untuk tujuan ekspor ke Singapura dibenarkan. Kita terpaksa membayar opportunity cost. Tanah yang digunakan untuk bina ladang solar tidak boleh digunakan bagi tujuan lain pada satu tempoh jangka masa yang panjang. Sedangkan untuk ekspor, ianya lebih menguntungkan kalau sekiranya kita tidak ekspor ke luar. Itu yang saya nak sebutkan. Yang keduanya, Bakri juga bertanya status penyerahan kuasa Sabah, iaitu SESB, Sabah Electricity Sdn Bhd kepada kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan memang komited dengan cadangan penyerahan kuasa kawal selia Pembekalan Elektrik Sabah dan SESB kepada kerajaan negeri Sabah. Tetapi kerajaan sekarang ini sedang memuktamadkan pakej cadangan balas ke arah pakej yang dicadangkan oleh kerajaan negeri Sabah. Kerajaan negeri Sabah dia memberikan beberapa syarat dan kita sedang finalisekan perkara itu. Memang itu adalah hasrat sebagaimana zaman PH dulu, kita nak serahkan kepada kerajaan Sabah. Setelah pakej cadangan balas ini dimuktamadkan dan diluruskan oleh Jemaah Menteri, rundingan akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah untuk kita serahkan kepada mereka. Saya ingin menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kuala Krai mengenai program penghijauan Malaysia. Ini yang terkini jumlah pokok yang telah ditanam sehingga hari ini, Yang Berhormat Kuala Krai. Sehingga hari ini kita telah berjaya menanam sebanyak 24.19 juta pokok. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, ditanam pada hari ini. Ini menunjukkan pada tahun 2021 kita telah melebihi 100% pencapaian kita. Ini pencapaian yang amat baik dan kita bermula pada 5 Januari sehingga hari ini 29/11 sudah 24 juta. Sepatutnya 20 juta sudah memenuhi kota. Jadi kita mahu pada tahun 2025 kita mencapai 100 juta penanaman pokok untuk program penghijauan Malaysia ini. Untuk anak-anak muda, kita juga memang mempunyai program-program dan aktiviti termasuklah menarik minat dalam media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dan sebagainya, dan kita mempunyai bilangan follower yang aktif dan mereka inilah akan memberi sumbangan kepada penanaman pokok-pokok ini. Ya Berhormat Datuk Seri Pengerusi, saya rasa yang lain Yang itu Berhormat Menteri. saya- Yang Berhormat Menteri. Rasa belum lagi jawab. Oh, Jawab Kanga, okey, Kanga. rasahlah lah. Kanga lah Miss sekali. Putih nak tanya apa pula? Boleh Nanti saya rasah tanya kejap. pasal tanam pokok? Mau tanam pokok? Tanam pokok. Ya. Kerana yang apa yang kita dengar dalam kerajaan akan tanam berjuta-juta pokok. Tapi bagi saya, kalau kita nak menuju ke arah zero net carbon emission, sebenarnya adalah perlu seluruh negara, semua pihak terlibat. Jadi macam Filipina, mereka menghadkan ada undang-undang setiap graduan mesti tanam 10 pokok, kalau tidak tak boleh graduate. So I suggest that yang penanam pokok ni bukan dalam Kementerian YB. Terima kasih Putih, saya terima baik pandangan itu. Tapi jangan apabila Menteri. kerajaan impose compulsory itu nanti Putih kata Menteri. apa ni paksa-paksa, tak boleh. Menteri Padang Serai.
Pansrai okey. bercadang. Kalau Kejap, boleh. saya nak tu rasah kejap. Okey, rasa Terima kasih sahabat saya Rasah tadi membangkitkan mengenai perkara berkaitan dengan apa ni TNB yang telah mengenakan ataupun charge kepada tuan punya bangunan yang mana mereka sebenarnya tidak menggunakan elektrik ataupun bekalan elektrik di bangunan mereka. Saya mengesahkan, saya terima surat daripada Yang Berhormat Rasah yang mewakili rakyat dia mengenai perkara itu. Saya sedang mengkaji perkara itu, Yang Berhormat. Yang keduanya, ini yang terakhir, last Yang Berhormat Datuk Pengerusi, Yang Kanga jawab lah mengenai sikit. banyak soalan berkaitan dengan kenapa tidak ada peruntukan untuk National Tiger Conservation Centre NTCC. Sedangkan pada tahun lepas ada 1.7 juta, tapi tahun ini kosong. Saya nak maklumkan dengan jelas kepada Dewan ini bahawa untuk makluman, NTCC ini satu projek yang telah siap sepenuhnya. Jadi NTCC ini adalah satu tempat yang digunakan dan dibina dengan pagar dan sebagainya untuk tujuan dilepaskan harimau-harimau ini. Dia panggil rewilding. Dia daripada dia dibuat di tempat rehab dia di Sungai dan juga beberapa tempat lagi akan dilepaskan di NTCC ini. Oleh sebab itulah pada tahun ini tidak ada peruntukan lagi. Juga dibangkitkan oleh Rasah tadi. Yang Berhormat Menteri, Saya rasa, yang ni saya terima jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Cuma yang pasal TNB tu, saya ada bagi 3 nombor akaun. Saya minta jawapan secara bertulis. Yang Berhormat bawa pada saya. Saya akan bela, insyaAllah. Tadi saya ada sebut tu, mungkin lepas ni saya bagi boleh. Menteri Boleh. Kemukakan kepada saya akan kemuka kepada TNB. Jadi dengan kata-kata itu Yang Berhormat Menteri yang sedikit lain itu saya akan, berkenaan tanam Yang pokok. Kanga tak ada sentuh sun. Berkenaan tanam pokok. ya. Menteri saya cadang kalau boleh tanam pokok-pokok buah-buahan dalam hutan sebab kera banyak ke kawasan-kawasan taman. Kalau sebab dia tak dapat makan. Cuma datang ke ni banyak kacau dan dia ramai yang komplain. So kalau boleh tanam pokok-pokok buahan. Boleh. Kita kaji pandangan Yang Berhormat Padang Serai. Kalau tak ada dia mai ke kawasan pekan orang kita tengok dia lompat sana lompat, kita pun lompat, Kepada parti lompat. kepada rakan saya Kanga dan juga lain-lain Kulai tu, ada saya satu ingat juga. saya akan bertulis lah. Baik, Datuk, Kulai sini satu perkara saja. Nak minta perhatian, Datuk Menteri. Isu di Kulai semula sama dengan apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Rasah tadi. Saya rasa memang ada orang di mana IC mereka telah hilang, dicuri dan disalah guna pakai oleh ejen-ejen tertentu untuk buat permohonan untuk akaun Saya dah TNB. beritahu tadi, saya akan kaji. Kalau kes itu genuine, kita akan Saya ambil nak tindakan. satu cadangan untuk TNB adalah kenapa tunggu sampai bil elektrik itu tertunggak lebih daripada 100,000, 200,000 No, isunya barulah. sekarang ni Yang Berhormat Kulai bukan bil semasa. Betul. Apabila dibuat kajian, ada apa ni meter itu telah diubah suai. Ada formula dia. Itulah dapat balik apa ni 2 juta dan berapa juta itu. Bukan bil semasa. Bil semasa mereka bayar. Tapi siasatan dibuat menunjukkan bahawa meter itu telah diubah suai menyebabkan mereka bayar kurang daripada sepatutnya. Itulah berlaku tuntutan. Sebab tu saya ingin minta Datuk Menteri Ya. dengar dulu. Dalam kes yang saya hadapi itu, memang dia orang tu memang tak bayar, langsung tak bayar. Tetapi bil tertunggak hanyalah TNB isu itu surat perguaman, surat guaman. Selepas bil tunggak itu menjadi 200,000 ringgit. Jadi saya rasa kalau Yang Berhormat TNB boleh potong kemukakan elektrik kepada lebih saya. awal, ini isu Ya. ini takkan jadi begitu besar. Kita akan memaklum. Terima kasih, Kulai, thank you. Terima kasih Kulai. Terima kasih. Jadi dengan itu saya sekali lagi Datuk Pengerusi mengucapkan terima kasih pada semua rakan-rakan telah mengambil bahagian. Yang tak sempat tu saya akan buat secara bertulis dalam tempoh 5 hari insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan itu.